Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Isu ketidaksaksamaan pendapatan ini kita sudah bincang dengan begitu lama. Tetapi mengapa masalah ini masih lagi berkekalan dan malah menjadi lebih serius? Data daripada Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia setakat 2019 menunjukkan bahawa perkongsian B40 dan M40 dalam pendapatan negara kekal kecil. Masing-masing 16% dan 37% berbanding T20 yang mempunyai perkongsian 47% setakat 2019 dan hanya 35% pendapatan negara dimiliki oleh pekerja atau labour income share. Dan jurang pendapatan sudah tentu. Jurang pendapatan min bulanan juga semakin meluas. Pendapatan min bulanan T20 adalah RM18,506 sebulan. M40 RM7,348 sebulan dan B40 RM3,152 sebulan. Jadi selepas kita bercakap dan berdebat berkenaan dengan topik ini begitu lama dan ada juga dijadikan modal politik sesetengah pihak, bagaimana kita memastikan kita dapat mencapai penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang benar-benar bermakna dan mampan, berjangka panjang dan juga akan berkekalan. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pencarah kanan Putra Business School. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Luqman. Prof, mengapa ketidaksaksamaan manfaat pertumbuhan ekonomi masih lagi berpanjangan? Ya Luqman, masalah ini sebenarnya bukan masalah yang boleh diselesaikan dengan serta-merta jangka masa pendek. Ianya adalah satu masalah yang masih lagi memerlukan satu penyelesaian yang bersifat jangka masa panjang. Dan kalau kita merujuk data daripada Bank Negara dan kita bandingkan pula dengan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, jurang ketidaksamaan ini memang semakin melebar apabila kita melihat sebelum ini Jabatan Perangkaan Malaysia pernah menunjukkan nilai perkali Gini ataupun Gini coefficient daripada 2016 ke 2019 telah meningkat daripada 0.399 kepada 0.407, menunjukkan makin berlaku jurang pendapatan kasar untuk penduduk Malaysia kepada tahun 2019. Dan apabila kita lihat pada tahun 2020 iaitu kita mengalami situasi kemulut pandemik COVID-19 dan juga kemerosahan ekonomi, apabila berlaku pandemik ini, perkali Gini semakin melebar, semakin meningkat daripada 0.407 2019 kepada 0.411. Ini bermakna apabila negara dilanda krisis seperti sekarang, yang kaya kekal kaya dan yang miskin semakin merana miskinnya. Forbes telah juga melaporkan 50 individu terkaya di Malaysia semasa krisis ini mencatatkan peningkatan harta sebanyak 14%. Tetapi kita pun mendapat data daripada Jabatan Perangkaan bahawa tahun lepas purata gaji penduduk Malaysia telah menurun 9%. Kalau tengok median lagi teruk, negatif 15.6%. Oleh itu, bukan sahaja ini adalah masalah yang masih lagi belum dapat ditangani sepenuhnya, tetapi telah menjadi lebih buruk, keadaan menjadi lebih buruk apabila kita dilanda kemulut pandemik serta kemerosahan ekonomi disebabkan pandemik ini. Dan oleh itu saya melihat memang kita harus melihat bagaimana untuk menangani ketidakseimbangan ini. Untuk kita lihat bagaimana kita mahu menangani, penting untuk kita tahu apa puncanya Prof. Secara mungkin Prof, saya tahu ia melibatkan mungkin penjelasan ekonomik yang agak advance di sini kerana isu ini adalah isu yang mendalam, sistemik dan bukan mudah untuk kita bincangkan dalam tempoh setengah jam. Tapi jika Prof boleh mudahkan, apa puncanya? Adakah ia sistemik? Adakah masalah agihan ekonomi dan sistem struktural kita memang kurang seimbang? Atau adakah setengah pihak mengambil sebahagian yang lebih besar, sektor swasta tidak melakukan lebih untuk meningkatkan pendapatan pekerja-pekerja mereka? Apa puncanya Prof? Untuk kita kenal pasti apa solusinya? Ya, kalau kita lihat adakah negara kita negara yang kaya, kita lihat KDNK berjumlah, kalau 2019 tu berjumlah lebih kurang 1.4 trilion ringgit. Dan tahun lepas walaupun dalam pandemik masih lagi mencatat 1.34 trilion, mungkin tahun ni kita akan mencecah kembali 1.4 trilion. Dan kalau kononlah kalau kita bahagikan kepada populasi kita, seolah-olah negara kita sebenarnya mempunyai pendapatan yang tinggi, tetapi hakikatnya
walaupun negara kita mengeluarkan barangan perkhidmatan sejumlah 1.3-1.4 trilion, tetapi kebanyakan pendapatan ataupun penjanaan ini bertumpu kepada syarikat-syarikat gergasi, syarikat yang tersenarai, yang mana ianya dimiliki oleh beberapa pemegang saham yang tertentu sahaja. Maka sebahagian besar daripada kita adalah sebenarnya pekerja yang bekerja di kerajaan, bekerja di swasta yang mendapat gaji tetap, iaitu apabila seluruh syarikat itu mengalami peningkatan keuntungan yang tinggi, gaji kita tidak akan turut meningkat seperti keuntungan syarikat. Kita terikat dengan kontrak. Dan apabila majoriti rakyat kita sebenarnya masih lagi bekerja makan gaji, dan mereka yang bekerja secara kecil-kecilan pula terjejas dengan apa yang berlaku pada masa sekarang, maka kita tidak nampak bahawa kekayaan itu melimpah kepada rakyat kita. Dan satu lagi yang saya lihat sebabnya, negara kita sebenarnya mempunyai tahap penduduk kita, isi rumah mempunyai tahap keberhutangan yang amat tinggi. Tertinggi di Asia Tenggara, hutang isi rumah berbanding dengan KDNK, tertinggi di Asia Tenggara, dan kedua tertinggi di Asia, di bawah Korea Selatan. Apabila kita menyebut keberhutangan ini, 50% daripada hutang rakyat Malaysia ni adalah meminjam untuk membeli rumah dan selainnya pinjaman peribadi ataupun kenderaan. Dan hutang menyebabkan kita tidak mampu untuk mendapat lebihan pendapatan yang tinggi, tidak mampu untuk melabur, tidak mampu untuk menjana aset ataupun memiliki aset yang boleh menjana pendapatan tambahan, dan menyebabkan kita hanya orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi hutang adalah satu yang mungkin normal dan juga perlu, Prof. Tapi punca akarnya adalah bukan mungkin masalah hutang itu saja, tapi punca akar masalahnya adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Apabila pendapatan tidak mencukupi, hutang itu juga mewakili sebahagian besar gaji, kerana gaji itu tidak begitu besar in the first place. Prof sebut berkenaan dengan keuntungan syarikat swasta dan sebagainya tadi. Adakah terlampau simplistik untuk kita mempertimbangkan salah satu penyelesaiannya adalah untuk mewajibkan atau menggesa syarikat swasta khasnya yang berkeuntungan tinggi untuk meningkatkan gaji minimum pekerja mereka dan mengurangkan jurang antara gaji kepimpinan tertinggi dan gaji pekerja biasa? Okey, ada dua faktor di sini kita kena ambil berat. Sebenarnya hutang yang menyebabkan gaji tak tinggi juga, bukan hutang kita tetapi hutang syarikat. Apabila syarikat membiayai kewangan mereka melalui pinjaman bank, maka kos operasi mereka tertumpu sebahagian untuk kata membayarlah faedah pinjaman dan pinjaman tersebut. Apabila berlaku pandemik seperti sekarang, kita lihat banyak perniagaan terkesan sebab mereka terpaksa juga bayar hutang walaupun tidak ada pendapatan, dan ini menyebabkan mereka tak mampu memberi orang kata gaji pekerja yang tinggi sebab mereka ada pembiayaan hutang. Tetapi kalau tengoklah dalam Belanjawan 2020 ni sudah ada alternatif pembiayaan lain, tidak semestinya berasaskan hutang, iaitu equity crowdfunding ataupun pembiayaan berasaskan equity. Dan disebabkan itu, kalau kos operasi boleh dikurangkan sebab tidak ada perlu membayar kos pembiayaan, maka ada kemungkinan untuk menawarkan gaji lebih tinggi. Itu satu faktor lah yang mempengaruhinya. Dan kalau kita tengok tentang isu gaji minimum syarikat yang mempunyai keuntungan yang tinggi, mereka boleh mampu untuk menggaji pekerja-pekerja yang dengan gaji yang lebih tinggi. Yang ini saya tengok sebenarnya satu usaha yang harus diberikan perhatian. Kalau kita lihat semasa pandemik ini berlaku, banyak syarikat yang bergantung kepada pekerja asing kerana gajinya murah dan operasinya adalah bersifat manual, tradisi, tidak memerlukan mesin atau automasi. Mereka terkesan kerana mereka tidak mampu lagi membawa pekerja ini dan mereka terpaksa bertukar kepada digitalisasi dan automasi. Dan apabila ini berlaku, jenis pekerja yang diperlukan adalah mereka yang berkemahiran tinggi ataupun mampu mengendalikan semua ini. Dan ini akan membolehkan mereka yang mempunyai kepakaran seperti ini untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. So saya lihat kat sini, bukan sahaja dari segi pembiayaan itu harus beralih kepada pembiayaan equity, tetapi juga cara perniagaan itu dijalankan dengan mengambil kira teknologi yang terkini, membolehkan mereka menjadi lebih cekap, menambah pendapatan, mengurangkan kos dan sekaligus mampu menggaji terutamanya pekerja tempatan dengan gaji yang lebih tinggi. Ini antara yang kita boleh fikirkan.
Kita faham apa yang cuba diterangkan oleh Prof, tapi ada juga segelintir syarikat bank sebagai contoh yang walau bagaimanapun pembiayaan yang menjadi dasar kepada model perniagaan mereka, at the end of the day pada penghujungnya mereka tetap mencatatkan keuntungan yang sangat tinggi walaupun sewaktu pandemik. Gesaannya adalah ataupun harapannya adalah setelah bertahun kita mengharapkan supaya sektor swasta khasnya syarikat-syarikat yang mencatatkan untung tinggi untuk meningkatkan gaji pekerja mereka secara berperingkat sekurang-kurangnya selaras dengan inflasi supaya kenaikan kos sara hidup tidak begitu terasa. Tapi saya rasa sudah beberapa tahun dan kita lihat kemahuan dalam kalangan sektor swasta itu tidak mencapai tahap yang kita mahukan. Timbul pula perdebatan sejauh manakah kerajaan patut menggesa malah memaksa sektor swasta untuk meningkatkan gaji. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ini adalah mengganggu dalam prinsip free market yang akan kita tidak suka gangguan kerajaan yang terlampau banyak dalam free market mungkin akan menakutkan pelabur. Jadi sejauh manakah kerajaan boleh bersifat tegas kepada sektor swasta untuk mereka melakukan peranan yang lebih besar untuk meningkatkan gaji pekerja mereka? Kerana saya rasa walaupun ini simplistik, ia adalah satu faktor yang penting dalam merapatkan jurang pendapatan dan menampan peningkatan kos sara hidup untuk rakyat biasa. Ya, memang kalau kita semata-mata mahu melaksanakan beberapa peraturan baru ataupun sekatan ataupun sesuatu yang memaksa syarikat-syarikat itu untuk menaikkan gaji kepada pekerja mereka, ini mungkin bukanlah satu orang kata penyelesaian yang boleh orang kata memberi kesan positif yang berpanjangan, kerana syarikat mungkin tidak dapat orang kata menampung kenaikan gaji ini dan juga mengalami masalah untuk bersaing. Lebih-lebih lagi kita lihat sekarang di era globalisasi ini, di mana negara akan mula menjalani orang kata bebas perdagangan antara beberapa blok ekonomi dengan kos yang tinggi menyukarkan kita untuk lebih orang kata berdaya saing. Namun saya melihat ada lagi ruang untuk menggalakkan ataupun memotivasikan syarikat untuk memberi gaji yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika selama ini kita lihat apabila syarikat ingin mengembangkan perniagaan mereka dengan membuat pembiayaan baru, kadang-kadang pembiayaan yang mereka dapat itu digunakan untuk semata-mata mengambil hutang lama ataupun melabur dalam syarikat lain. Tetapi mungkin ada syarat-syarat yang boleh dikenakan, iaitu jika ingin menambah pembiayaan, syarat yang dikenakan adalah mungkin mengambil pekerja untuk mengembangkan perniagaan ataupun naikkan gaji. Maka ada syarat tambahan yang boleh dilakukan oleh institusi kewangan, terutamanya yang berkaitan dengan kerajaan. Selain daripada itu, mungkin dari segi macam apa, procurement, perolehan untuk menunjukkan bahawa syarikat telah memenuhi beberapa syarat tertentu, iaitu mempunyai purata gaji pekerja pada tahap-tahap tertentu, ataupun kalau nak lebih menarik lagi, gaji CEO berbanding dengan gaji purata pekerja itu mengikut julat tertentu, tidak terlalu tinggi, supaya boleh nampak kewajaran itu. Banyak cara yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan ini. Ada had di antara gaji CEO sebagai contoh ataupun kepimpinan tertinggi dengan pekerja di peringkat biasa, kerana kita lihat di setengah syarikat bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, kadang-kadang gaji CEO 300 kali ganda gaji bulanan pekerja bawahan, menimbulkan persoalan adakah CEO ini nilainya 300 kali ganda berbanding pekerja biasa, atau adakah beliau sama dengan 300 orang pekerja biasa. Dan diskusi kita sekarang ini kita lihat banyak tertumpu pada sektor swasta, kerana satu, mereka menggaji kebanyakan pekerja di Malaysia, dan dua adalah kita faham kadang-kadang kerajaan melakukan pelbagai inisiatif tapi keupayaan keuangan kerajaan mungkin lebih terhad, kerana dengan satu dana mereka perlu lakukan semua perkara dan perlu atasi semua masalah. Jadi kita lihat lebih kepada sektor swasta walaupun ada lagi faktor-faktor lain. Dan satu lagi soalan yang saya mau tujukan kepada Prof adalah, adakah cukai kepada golongan T20 perlu ditingkatkan? Memang selama ni saya memang selalu kata mereka harus orang kata menyumbang lebih kepada negara, kerana mereka telah orang kata mendapat peluang untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Apa salahnya kita kenakan cukai yang tinggi, bukan setakat cukai pendapatan, tetapi kita lihat macam windfall tax ataupun capital gain tax ataupun inheritance tax yang membolehkan banyak hasil disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau kita lihat juga di negara-negara barat, Jepun malahan,
mereka yang mempunyai orang kata high net worth ni ataupun nilai kekayaan tinggi ini, mereka dikenakan cukai yang tinggi. Di Jepun 45%, kalau di negara Skandinavia lebih daripada 50%. Dan semua ini dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukan pendidikan percuma, perubatan, dan kita tahu sekarang ni satu isu lagi iaitu kemiskinan pencen. Ramai yang besar, kemiskinan persaraan, ramai yang bersara ini akan menjadi miskin kerana tidak cukup simpanan. Dan bagaimana agihan kekayaan dapat dilakukan, kita lihat juga mereka yang mempunyai pendapatan lebih 1 juta, 2 juta, lebih kurang ada 2,000 mereka di Malaysia ni, paling tinggi cukai yang dikenakan terhadap mereka individu ni hanya 30%. Ini amat rendah, dan kalau kita lihat inilah satu yang kata perlu ditambah baik dari segi sistem pencukaian, bagaimana individu-individu yang mempunyai kekayaan ini dapat menyumbang lebih banyak lagi. Terutamanya kalau kita lihat satu lagi isu yang mereka membawa wang keluar ke offshore country, duit dibawa keluar di sana, lepas tu dia niaga kat sana, dapat untung, simpan kat sana. Negara langsung dapat manfaat. Itu pun kita kena fikirkan. Ini gesaan yang semakin kuat juga di negara-negara yang maju seperti Amerika Syarikat, di mana mereka ingin meningkatkan kadar cukai kepada billionaires, dan mereka juga ingin mengetatkan pemantauan dan penguatkuasaan kepada cara-cara di mana jutawan ini mungkin boleh menyembunyikan kekayaan mereka tanpa perlu membayar cukai. Dan itu di Amerika Syarikat. Kita lihat juga best practices seperti di negara-negara Skandinavia sebagai contoh, Prof. Berkenaan dengan idea basic income. Basic income iaitu kita bagi satu pendapatan minimum kepada satu-satu golongan, khasnya B40, yang mana mereka akan tetap dapat pendapatan itu, katakan mungkin RM500 sebulan atau malah RM1,000 sebulan, walaupun jika mereka tidak bekerja atau apa-apa, selagi mereka berada di bawah B40, mereka akan menerima gaji tetap RM1,000 atau RM500 sebulan. Ada yang berkata solusi ini perlu, ada yang berkata ia drastik dan sosialis. Apa pendapat Prof berkenaan dengan basic income sebagai salah satu stopgap measure, penyelesaian jangka pendek untuk kita rapatkan jurang pendapatan yang semakin meluas? Sebenarnya kita boleh lakukan ini dengan satu jalan yang mudah. Kita lihat keuntungan 9 bank komersial yang tersenarai di Bursa Malaysia, 35 bilion sebelum cukai setiap tahun. Semasa pandemik ini pun 26 bilion. Mereka mendapat keuntungan ini kerana memberi pinjaman dan dapat keuntungan itu daripada faedah pinjaman. Dan bayangkan jika mekanisme pemberian kredit ini dikendalikan bukan oleh bank komersial, tetapi dikendalikan oleh orang panggil sovereign bank ataupun bank daulat yang bertanggungjawab ke atas parlimen. Maknanya bank komersial sekarang dia melakukan aktiviti pelaburan ataupun transaksi, tapi dia tak melakukan aktiviti pinjaman. Dan bayangkan jika sovereign bank ni melaksanakan aktiviti pinjaman, untung 35 bilion tu adalah jadi milik sovereign bank, milik kerajaan, milik parlimen, dan 35 bilion tu setiap tahun maknanya boleh digunakan sebagai perlindungan sosial kepada golongan B40. Ini adalah satu yang kita sebenarnya tengok di luar sana pernah dilaksanakan. Sebagai contoh di US, North Dakota Bank, bank yang dimiliki oleh state government, dan mereka mendapat keuntungan yang tinggi. Dan kita lihat dulu bank, sovereign bank ataupun central bank mempunyai kuasa memberi pinjaman, mengeluarkan wang, tetapi sekarang kuasa memberi pinjaman ini diberikan kepada komersial. Apabila pihak komersial memberi pinjaman, mereka dapat keuntungan pergi kepada pemegang saham sebahagian kecil saja dan tidak pergi kepada rakyat. Itu kalau nak tengok satu cara yang kita boleh fikirkan. Okey. Prof, banyak yang kita bincang setakat ini adalah penyelesaian jangka pendek. Sudah tentu satu masalah itu memerlukan penyelesaian jangka pendek, sederhana dan juga panjang. Meningkatkan cukai kepada golongan T20, mengecilkan jurang pendapatan antara kepimpinan tertinggi dan pekerja bahasa syarikat swasta, dan basic income. Ini mungkin antara penyelesaian jangka pendek dan jangka sederhana. Kerana masalah ini ada sekarang, dan orang yang tiada duit merasanya sekarang kita perlukan penyelesaian jangka pendek yang boleh dilaksanakan sekarang. Tapi kita juga sudah tentu tak boleh lupa kepada penyelesaian jangka panjang. Sudah tentu apa yang kita saksikan hari ini adalah sistemik. Mungkin hasil daripada struktur yang sudah kita bina sejak beberapa puluh tahun yang lepas. 3 hari lagi, Prof, dasar ekonomi baru akan mencecah usia setengah abad.
50 tahun. Masalah ketidaksaksamaan yang kita saksikan sekarang adalah satu bentuk mungkin impak jangka panjang daripada dasar yang kita rangka sejak berpuluh tahun lepas. Perubahan sistem perlu berlaku daripada akar. Adakah wajar kita ubah suai DEB untuk menghentikan trend ini? Dan jika ya, bagaimana untuk kita memastikan kemakmuran itu dapat dirasai dengan lebih sama rata, selaras dengan visi dan konsep keluarga Malaysia? Ya, betul lah. Albert Einstein kata melakukan benda yang sama tetapi mengharapkan result yang berbeza itu adalah kegilaan. Jadi kita tak mahu meneruskan dasar-dasar yang sebenarnya manfaatnya sepatutnya dapat dinikmati oleh rakyat tetapi tidak mendatangkan hasil kerana cara pelaksanaan itu makin sama. Kalau dasar yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ini, kelemahan yang saya lihat ialah pertama dari segi pelaksanaan, dari segi transparansi, accountability, bagaimana ia ini disalurkan, adakah orang kata impaknya ataupun outputnya telah dilihat, dikenal pasti. Ini yang kita lemah. Kita memang bijak merancang tetapi kita agak lemah dari segi melaksanakannya dan juga memantau. Dan satu lagi saya lihat selain daripada itu, reformasi sistem monetary itu penting. Kita lihat banyak berlaku keterisan, orang kata salah laku dan juga pembaziran. Sebelum bajet 2022, Ketua Negara melaporkan negara kerugian 600 juta hasil daripada audit, itu baru 1 tahun. Kalau kita bersebut dengan corruption, rasuah, kita kerugian lebih 60 bilion setiap tahun akibat rasuah. Dan disebabkan itu saya melihat reformasi sistem monetary itu adalah penting. Bank Negara Malaysia sedang melihat bagaimana kita dapat mengeluarkan CBDC, Central Bank Digital Currency, yang berasaskan teknologi blockchain. Jadi mungkin apabila kita dapat mengawal cara pengeluaran, pengedaran ataupun wang mata wang kita ini, shadow economy ataupun black economy itu dapat dikawal, mungkin berlaku lebih banyak transparansi ataupun accountability, dan mungkin di situ saya lihat apa sahaja dasar yang dilaksanakan itu mampu dilaksanakan kerana tidak ada ruang untuk mana-mana pihak mengambil kesempatan atas pelaksanaan dasar tersebut. Prof, kita lihat masalah ini seperti yang kita sudah ulang banyak kali, ialah sistemik dan sudah pun berlangsung selama beberapa tahun. Kita sudah saksikan beberapa kerajaan bertukar, beberapa orang Perdana Menteri bertukar dalam hanya beberapa tahun yang lepas. Tapi masalah ini bukan sahaja berterusan, malah ia dilihat menjadi lebih serius. Adakah Prof merasakan bahawa tiada atau kurang kemahuan politik untuk melaksanakan perubahan di semua peringkat untuk kita bukan kalau tidak boleh menyelesaikan, tapi kita sekurang-kurangnya berada di landasan betul untuk menyelesaikannya? Selagi kita berharap kepada orang politik, selagi itulah kita akan tidak dapat berubah kerana orang politik pemikirannya singkat, iaitu paling lama pun 5 tahun. Jadi apa saja yang ingin dicapai, apa saja yang ingin dijanjikan hanyalah paling lama pun 5 tahun. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah daripada bawah, critical mass, atau itu seluruh rakyat mahukan perubahan yang bersifat lebih jangka masa panjang dari segi orang kata ketulusan, integriti, pelaksanaan, dari segi orang kata sambarata, dan ini semua perlu datang daripada rakyat. Rakyat perlu harus memainkan peranan, tidak harus hanya meletakkan tanggungjawab semata-mata kepada ahli politik, bersuara, menyuarakan apa yang sebenarnya rakyat mahukan, dan ini boleh diterjemahkan dalam mana-mana pilihan raya ataupun suara umum ataupun mana-mana diskusi, bahawa sudah-sudahlah menjanjikan sesuatu yang memberi kemanisan pada satu masa yang singkat, tetapi apa yang perlu untuk rakyat adalah sebenarnya sesuatu yang boleh mampan lestari seperti apa yang telah diletakkan dalam kemakmuran bersama 2030. Keluarga Malaysia, maknanya kalau kita keluarga ni, kita bukan keluarga 5 tahun je. Sepatutnya sebagai seorang ahli keluarga, kita keluarga sehingga akhir hayat. Jadi keluarga Malaysia itu ada satu konsep yang harus kita tanam betul-betul dalam hati kita. Sebagai seorang keluarga, kita adalah keluarga sepanjang hayat kita. Tapi mungkin satu perkara yang agak pelik kepada saya adalah kita lihat ketidaksaksamaan dan jurang pendapatan ini, kita lihat banyak menguntungkan T20 khasnya. M40 dan B40 antara yang tercicir di belakang. Kerana itu kita ada jurang yang semakin meluas. Tapi jika ahli politik cenderung untuk pander, untuk memuaskan hati satu-satu pihak, sepatutnya mereka akan untung jika mereka memuaskan hati B40 dan M40 kerana ini golongan teramai dan boleh menyumbang paling banyak undi dalam pilihan raya. Jadi mengapa masih ada skew kepada T20 dan bukan B dan M40? Kerana jika kita lihat norma untuk ahli politik cuba untuk mensasarkan, untuk memenangi hati sesetengah populasi,
Dan populasi itu sepatutnya B40 dan M40 kerana ia kebanyakan dan ia memberikan pulangan yang baik kepada ahli politik. Tapi kenapa golongan ini masih lagi tercicir dan T20 yang semakin untung? Saya bukan ahli politik, jadi teori politik saya kurang, tetapi kalau kita cakap pasal orang kata trail of money, biasanya lagi senang untuk mengawal sesuatu populasi, sesuatu kelompok golongan itu apabila kita mempunyai kata chain of command, iaitu struktur piramid. Mana kita mengawal mereka-mereka di atas ni, yang di atas ni juga yang akan mengawal golongan pertengahan dan sebenarnya ke bawah. Dan golongan T20 ni biasanya mempunyai banyak kuasa ataupun pengaruh untuk mengawal golongan M40 dan B40. Jadi dia bersifat work smart lah, maknanya daripada nak pergi setiap orang di bawah itu hanya cari sesiapa yang mereka boleh kawal di atas. Itu saya nampak dia strateginya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.